Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan, tak ada pengusi. Saya muliakan ayah-ayah semualah, ayah-ayah, abang, adik-adik, kakak semua pada malam ini. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengar bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita mengambil manfaat daripada bacaan ataupun pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita umat dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih mencintai Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita menyambung pengajian kita pada bab yang ke-36, iaitu bab sifat bergurau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ataupun dalam yang disusun oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala berkenaan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti pada hadis yang ke-237. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. وبه إليه قال حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق قال أنبأنا عبد الله ابن المبارك عن أسامة ابن يزيد عن أسامة ابن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. Jadi sebelum kita belajar ni, kita niat iktikaf dalam surau, dalam masjid ini. Mudah-mudahan nazar kita duduk dalam masjid ni, dalam surau, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Abi Hurairah, qalu, para sahabat Nabi SAW ni berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melawak dengan kami juga. Begitu sahabat Nabi ramai-ramai kata kepada Nabi, Rasulullah melawak juga ke, bergurau juga ke dengan kami? Qala, sabda Nabi jawab, inni la aqulu illa haqqa. Nabi kata, ya, aku bergurau tapi kecuali yang benar sahaja. Maksudnya Nabi bergurau dengan sahabat yang kita sebut dah pada minggu lalu. Bila Nabi duduk bergurau, Nabi tidak kekok Nabi untuk bergurau, dan sahabat pula tidak kekok untuk bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak membatasi, maksudnya tak lebih batas lah. Mereka tetap menjaga adab dengan Nabi sebagai Rasul. Pun begitu Nabi bergurau macam biasa. Cuma Nabi punya bergurau tidaklah macam kita punya bergurau. Nabi sebut yang benar saja. Nabi tidak kata melainkan yang benar. Nabi tidak reka-reka lawak tu. Nabi sebut yang benar. Nanti kita akan tengok pada hadis yang ke depan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan wanita tua. Neneklah kita sebut nenek. Wa bihi ilai qal. Jadi sebelum tu maksudnya kita boleh bergurau, boleh melawak, boleh bergurau dengan syarat tidak menipu. Lawak kita itu bukan lawak yang tipu. Jadi ulama sebut haram hukum dia bergurau tapi menipu. Kita reka-reka cerita bergurau. Dan banyak sangat bergurau ini boleh menghilangkan kewibawaan ataupun sifat seorang manusia tu. Orang pandang rendah kepada kita. Orang akan sebut kita pelawak.
pelawak saja. Tengok macam pelawak lah, pelawak yang ada dekat Malaysia ni. Bukan tak boleh melawak. Saya sendiri secara peribadi saya seorang yang suka bergurau juga. Dalam ni lah, depan ni lah kita baca hadis ni, serius apa ataupun biasa. Tapi kalau dalam keadaan biasa saya suka bergurau juga. Kita manusia kan, kita bukan nabi, tapi bergurau kita ada batas. Kata guru kami, contoh kalau macam seseorang tu dah ada jawatan, dah ada kedudukan kan, dan dia pernah bergurau dengan kawan-kawan dia, janganlah bila dia jumpa reunion balik dengan kawan-kawan dia buat lawak dia, astagfirullahalazim, astagfirullah. Itu orang panggil apa? Itu trap tu sebenarnya. Konon-konon kan, trap je ni. Kita pernah bergurau dengan kawan-kawan kita dulu masa kita kecil, masa kita macam Haji pernah ada kawan-kawan waktu kecil, sekolah menengah, sekolah rendah, kita semua pernah bergurau tanpa yang tidak melebihi batas lah. Gurau, jumpa sama-sama balik, mungkin ada gelaran-gelaran kita, gurau macam biasa. Jangan, astagfirullahalazim, janganlah. Jangan, itu semua orang kata apa, itu berlakon saja tu. Jangan begitu. Tapi orang kata yang mana gelaran yang tidak elok dulu kita tinggalkan. Kita panggil nama dan sebagainya. Macam guru kami, dia beritahu dia bergurau dengan kawan-kawan dia, dan dia raikan kawan-kawan supaya kita tidak jarakkan diri kita dengan kawan-kawan. Ini keadaan kita dah ada kedudukan lah, contohnya kan, kita dah ada nama dalam masyarakat ke, orang kenal kita dan sebagainya. Jangan kita macam Nabi boleh bergurau dengan sahabat, bergaul. Maksudnya tidak ada gap, tidak ada jarak, tidak ada jurang antara kawan-kawan dengan kita, begitu. Tapi dengan syarat tidak menipu. Gurau lah, tak ada masalah. Dan kata guru kami, gurau ni macam garam saja dalam masakan, maksudnya sikit. Tapi tak menafikan, maksudnya tidak senyum dan sebagainya, tidak. Senyum, bergurau, tak ada masalah. Sebab kita orang Islam, kita bukan jenis yang serius, tidak. Kita Islam, kita enjoy kehidupan kita sebab kita nak balik ke akhirat. Ini pun kat dunia ni bukan lama. Jadi bergurau lah, tapi tanpa melampaui batas. Kalau kita tahu benda-benda ni, kita tak akan risau untuk bergurau dan sebagainya. Cuma itulah masalah, kalau macam pelawak-pelawak tu mungkin ada perbahasan lain lah tu. Kena ni balik. Kita kena apa? Periksa semula lah. Kalau macam tu tak boleh. Pekerjaan melawak, sebab mereka reka lawak dan sebagainya. Ma yustafadu minal hadis ini apa yang kita dapati faedah daripada hadis ini, antaranya apabila seseorang muslim itu dia menjaga kehormatannya dan juga agamanya, maka harus dia dalam bergurau, dalam melawak ni, bergurau. Maksudnya dia nak jaga diri dia, nak jaga agama dia, kehormatan dia, maka dalam keadaan bergurau tu harus sahaja bagi dia masuk. Maksudnya boleh bergurau, taklah sampai kata haram terus, tidak. Sambil kita jaga kewibawaan kita, sambil kita bergurau, begitu. Dan yang kedua, as-sidqu, yakni kebenaran itu sentiasa dituntut dalam agama kita dalam keadaan semua hal, hatta dalam kita bergurau pun. Itu antara faedah dan kita dapat dalam hadis Nabi SAW. Maksudnya hatta dalam bergurau pun kena perlu kepada kebenaran. Apatah lagi cakap bohong lagi lah, tak boleh. Baik, terus wabihi ilai qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaidin an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang lelaki, dia minta kepada Nabi nak pinjam barang untuk dia, pinjam barang ataupun pinjam barang tunggangan untuk dia guna bawa barang-barang dia. Faqala, kata Rasulullah, inni hamiluka ala waladin naqatin. Rasulullah jawab apa? Dia kata kepada Rasulullah, boleh tak saya nak pinjam satu-satu untuk barang, untuk saya bawa barang-barang saya ni, macam binatang apa-apa lah. Nabi kata boleh. Saya akan bagi pinjam kepada kamu anak unta. Anak unta. Dia kata, Nabi balas kepada sahabat ni tadi, dia nak minta pinjam kepada Rasulullah, nak bawa barang banyak-banyak. Nabi kata boleh, saya bagi anak unta. Faqala, kata pemuda ni tadi, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Ya Rasulullah, saya nak buat apa anak unta ni ya Rasulullah? Begitu. Jadi
Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibila illa an-nuquq? Bukankah setiap anak unta tu, dia setiap unta tu dia jadi daripada anak unta dulu? Terima kasih. Kan? Jadi Nabi kata, ya Rasulullah, saya nak pinjam unta boleh tak nak bawa barang ni? Nabi kata boleh. Saya akan bagi anak unta ni kepada kamu. Nabi sebut anak unta lah. Kemudian lelaki ni, sahabat ni kata, tapi anak unta nak buat apa Rasulullah? Nak bawa barang banyak tak boleh. Maksud Nabi SAW jawab balik, bukankah setiap unta itu asalnya daripada anak unta? Maksud dia membesar kan? Jadi Nabi bergurau. Oh, rupanya begitu. Jadi betul lah Nabi punya gurauan betul. Setiap anak unta, setiap anak kambing, ataupun setiap kambing, setiap unta, setiap lembu, setiap chicken, setiap ayam, setiap itik, kambing dan sebagainya, mereka tu asal daripada baby kan? Kita pun daripada baby. Jadi betul lah Nabi sebut, Nabi tak tipu. Begitu. Antara faedah yang kita dapat daripada hadis yang saya baca ini ialah membantu orang yang berhajat ini dengan qadar yang mampu, qadar yang kita mampu. Kita mampu tolong orang yang banyak ni, kita bagi banyak ni. Mampu bagi RM10, bagi RM10. Mampu bagi RM10,000, bagi RM10,000. Dan kita tak boleh kata orang yang pakai jam ataupun pakai pakaian yang mahal, kereta mahal, jam mahal ini, mereka ini tidak qanaah ataupun tidak zuhud. Tak boleh. Sebab mereka mampu beli yang tu. Kita mampu beli yang RM120, kita pakai yang tu lah. Kita mampu beli yang RM49 di pasar raya, yang tu yang kita pakai. Sebab yang tu kita mampu. Mereka mampu beli yang besar. Itu bukan menafikan qanaah ataupun menafikan zuhud. Sama juga dengan membantu tadi, membantu orang yang berhajat ni dengan qadar kita yang mampu. Baik, wabihi ilahi qala haddathana Ishaq ibn Mansur qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan, daripada Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahira, ada seorang lelaki daripada kampung datang, nama beliau Zahir, sahabat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Tolong diam sikit sana. Tolong diam sikit. Tolong diam sikit. Kalau nak bising di luar. Baik, ada seorang sahabat Nabi daripada kampung, nama beliau Zahir. Bukan Zahir, Zahir, Zai. Datang daripada kampung Badiyah. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal Badiyah. Dan beliau ni akan selalu bawa barang ataupun bawa hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kampung. Beliau akan siapkan barang-barang keperluan untuk ditukar ataupun diberi hadiah setengah kepada Nabi dan yang lain untuk diniagakan. Itu daripada kampung. Fayujahizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja. Nabi SAW juga Nabi akan persiapkan barang juga untuk Saidina Zahir ini, untuk apa? Untuk Saidina Zahir bawa balik. Mereka saling tukar-tukar hadiah, tukar-tukar barang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Nabi sebut kepada sahabat yang lain, Zahir ini, Saidina Zahir ini badiyatuna. Ini maksudnya apa? Wa nahnu hadiruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya Nabi apa nak beritahu apa? Saidina Zahir ini yang menyiapkan barang-barang untuk kita dan kita pun balas balik begitu, seolah-olah begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cintakan akan Saidina Zahir yang pada kampung ini. Wa kana rajulan damiman, dan Saidina Zahir ini muka dia damiman qabihul wajh, maksudnya muka dia tak cantik.
Muka dia agak gelap, muka tak cantik. Tak cantik lah memang, qabihul wajh, damiman maksudnya muka tak cantik, tak handsome. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari Nabi ke pasar, dan Saidina Zahir ini sedang menjual. Wa huwa yabi'u mata'ah. Dan Saidina Zahir ini sedang menjual-jual barang-barang dia, jualan lah, dia peniaga di pasar. Fahtadanahu min khalfih wa huwa la yubsiru. Nabi datang ke pasar pada satu hari, sedang Saidina Zahir ini jual-jual barang dia. Nabi datang, Nabi buat apa? Nabi duduk, Nabi peluk belakang Saidina Zahir. Nabi peluk begini. Nabi kan bergurau kan, Nabi peluk begini kat Saidina Zahir. Wala yubsiru, dan dia tak tahu siapa yang peluk dia. Maka apa katanya? Faqala man hadha. Dia kena peluk begini dengan Nabi. Nabi peluk dari belakang begini. Dia kata man hadha. Begitu dia buat. Man hadha? Arsilni, lepaskanlah. Lepas bah? Siapa ni? Begitu seolah-olah Nabi peluk. Ini kata guru kami, ada kadang-kadang waktu Nabi bergurau dengan sahabat. Dengan Saidina Abu Bakar, dengan Saidina Umar, Nabi tak peluk begitu. Ada cara lain Nabi bergurau. Tapi dengan Saidina Zahir, Nabi boleh peluk begitu. Maksudnya apa? Kalau bahasanya kita boleh sebut Nabi ni manja pun manja. Manja dengan sahabat, sahabat pun manja dengan Nabi begitu. Fa arsilni, lepaskan aku. Faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia pusing bila dah kena peluk. Siapa ni? Lepas bah. Bila dia pusing, Nabi. Fa'arafa. Bila fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala la ya'lu ma al-saqa dhuhrah bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafah. Bila beliau pusing dan beliau tahu Nabi, maka dia kata la ya'lu ma al-saq. Maksud dia kata apa? Biarlah Nabi peluk dia. Dia tak kisah, sebab dia nak dada Nabi belaga dengan bersentuhan dengan dada, dengan belakang badan dia. Bila mana dia tahu, dia biarkan, dia nak suruh Nabi lepaskan badan dia. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pun buat macam mana? Nabi kata man yashtari hadzal 'abd. Siapa nak beli hamba ni? Sambil Nabi peluk dia, kan dia di pasar, Nabi peluk dia. Siapa nak beli hamba ni? Begitu seolah-olah Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Nabi bergurau begitu. Faqala, kata Saidina Zahir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, dia dah kena peluk, Nabi tunjuk siapa nak beli ni. Ya Rasulullah, kalau macam tu, engkau akan dapati saya ni rugi, dan orang yang beli saya pun rugi juga. Sebab apa? Sebab apa dia kata rugi? Sebab kita baca dalam hadis mula-mula tadi, damiman, dia tak handsome. Badan dia kulit gelap, muka tak comel, tak handsome, mungkin agak kurus dan sebagainya. Siapa kalau jadi hamba pun tak boleh buat apa-apa. Begitu. Jadi dia kata, ya Rasulullah, siapalah yang nak beli saya ni? Kalau beli saya rugi, saya rugi, orang tu pun rugi. Nabi balas balik pada apa? Kepada beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin 'indallahi lasta bikasidin. Tapi di sisi Allah, kamu bukanlah seorang yang kasidin ni atau apa? Rakhis, bukan yang murah. Bukan yang murah, bukan yang tidak ada harga. Au qala, ataupun kata Nabi yang lain, anta 'indallahi ghalin. Tapi di sisi Allah kamu ni mahal. Begitu. Mahal dengan apa? Mahal dengan iman. Ada syarahan lepas lagi. Mahal dengan iman sebab sahabat ada iman, sahabat ada cinta pada Allah dan Rasul. Panjang syarahannya, daripada sudut tasawuf panjang syarahannya. Tapi kita nak beritahu pada sini, Nabi bergurau dengan Saidina Zahir. Begitu sekali. Tadi dia tidak membiarkan, la yatruk, dia biarkan Nabi peluk dia. Ini betapa dalil kata Nabi boleh bergurau dengan para sahabat. Nabi juga, kita sebut kalau bahasa sekarang, Nabi pernah kena prank. Prank. Kalau bahasa Melayu apa prank ni? Apa dia betul? Prank ni apa bahasa Melayu? Kejutan. Nabi kena kejut. Saidina Nuaiman, saya sebutkan minggu lalu, nak bagi hadiah kepada Nabi, bagi madu. Dia bagi kepada Nabi yang kena bayar. Begitu. Kejut sungguhlah. Tapi Nabi tak marah. Beliau ada seorang sahabat juga, kalau tak silap beliau juga, kalau tak silap, yang kuat minum arak. Dia terkalah dengan minum arak ni. Dah Islam dah, tapi tak boleh tinggal.
Lepas dia kena hukum hudud, sahabat nak celah dia, Nabi kata jangan celah dia, jangan kata kat dia. Dia kerana dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga cinta kepadanya, atau kama qal. Dan lepas pada itu terus hilang dia punya ketagih kepada arak tu. Kalau tak silap saya Nuaiman lah kalau tak silap, ataupun sahabat lain. Jadi maksudnya apa? Nabi bergurau dengan para sahabat, kena kejutan gitu kan. Kalau kita kan, apa ni nak bagi hadiah kat saya, takkan saya kena bayar? Tak, Nabi yang bayarkan. Jadi antara faedahnya ialah apa? Nabi ni tak kekok untuk bersama dengan orang yang biasa, yang fakir. Dan juga apa? Dan juga Nabi memang suka duduk dengan orang fakir, orang miskin, dengan orang susah ni. Dan kata para ulama, siapa yang tawaduk maka Allah akan angkat dia. Begitu. Dan Nabi paling tawaduk manusia ataupun makhluk yang paling tawaduk di dalam alam semesta ni. Tak ada orang lain kecuali Nabi SAW. Dan antara lain faedahnya ialah harus kita mengkhabarkan dengan ataupun harus kita bagi tahu kepada manusia yang kita cinta kepada dia ataupun kita kasih kepada dia. Harus, maksudnya tanpa ada nifaq, tanpa ada macam tipu-tipu, bukan. Saya cinta kamu ni sebab ada benda lain, bukan. Harus kita bagi tahu, saya cinta kepada tuan-tuan semua, saya kasih kepada ayah-ayah, adik-adik semua, abang-abang semua, kerana Allah Ta'ala. Harus benda tu. Kalau kita jumpa kawan kita, lama lah tak jumpa, rindulah, begitu. Harus kita ungkapkan rasa cinta, rasa rindu kepada kawan kita lah. Yang lelaki sama lelaki lah, perempuan sama perempuan, begitu. Pelajar dengan guru, jemaah dengan jemaah, begitu. Kadang-kadang lama tak jumpa, musafir ke apa kan, lama tak jumpa, 3 hari pergi mana, begitu. Harus. Dan yang ketiga, hadiah ini membangkitkan rasa cinta yang banyak. Jadi Saidina Zahid bawa hadiah daripada kampung, manakala Nabi pula sediakan hadiah daripada bandar. Jadi saling tukar hadiah. Nabi sebut tahadu tahabu, saling beri hadiah dan kamu akan saling cinta mencintai. Begitu. Wa bihi ilai qala haddathana Abdu ibn Humaid قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن، يعني عن الحسن البصري قال رضي الله تعالى عنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri ini tabi'in. Saya pernah sebut dulu, Hasan Al-Basri ini maknya itu menjadi khadimah ataupun pembantu kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pernah menyusukan Sayyidina Hasan Al-Basri. Jadi, dan beliau pernah bertemu sebanyak 130 orang sahabat tabi'in agung. Jadi kata Hasan Al-Basri, telah datang seorang wanita tua ataupun nenek lah kita sebut, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang makcik pada Nabi. Faqalat, kata beliau kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah sekejap, ataupun tolonglah doa kepada Allah supaya masukkan aku dalam syurga. Faqala, kata Rasulullah, ya ummi, ya umma fulan, wahai ibu kepada fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Makcik, dalam syurga tidak ada orang tua bah. Begitu Nabi jawab pada makcik tu tadi. Makcik tu datang, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk syurga. Rasulullah balas balik, ya, makcik, dalam syurga tidak ada orang tua. Lepas tu qala apa? Kata Hasan Al-Basri, berpaling, fawallat tabki, dia berpaling dan dia menangis, dan kemudian dia berlalu. Rasulullah kata apa? Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun, inna Allah ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Nabi kata apa? Nabi kata, bagi tahu kat makcik tu, bagi tahu kat makcik tu sekejap, bahwasanya yang masuk dalam syurga nanti tak ada yang tua-tua begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala
Nabi sebut, innallaha ta'ala yaqul, Allah Ta'ala telah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami jadikan mereka dengan kejadian yang baru. Maksudnya muda, umur 33, perempuan 19 tahun, kita yang lelaki ni 33 tahun. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka yang perempuan ini abkara, yakni dara sentiasa, dara, wanita muda lah. Uruban atraba, yang apa, yang cantik lah, tubuh badan mereka ni indah, begitu. Jadi lega hati makcik tadi. Tak sempat Rasulullah nak explain lagi, dia dah lari dah sebab sedih. Minta doa, Nabi pula kata tak ada orang tua dalam syurga, menangislah dia. Tapi Nabi bergurau. Nabi tak habis cakap lagi, terus dia berlalu. Jadi Nabi sebutkan kepada sahabat, tolong beritahu kepada makcik tu, yang masuk dalam syurga tak ada yang tua, semua muda-muda. Sebab Allah firman dengan surah yang tadi, surah Al-Waqi'ah tadi. Ini ibu tadi ialah nama dia Sayyidah Sufiyah. Betul ke Sayyidah Sufiyah? Ya, saya tulis ini Sayyidah Sufiyah, mak kepada Sayyidina Zubair Al-Awwam, mak kepada sahabat Nabi SAW juga. Jadi Nabi bergurau lah dengan makcik. Itu yang saya sebutkan tadi, Nabi bergurau dengan makcik yang nenek tua, tentang syurga yang tidak ada orang tua. Antara faedah yang kita dapat pada hadis ni ialah apa? Harus untuk kita minta doa daripada orang soleh, orang yang soleh, orang yang ahli haq. Untuk itu harus, supaya kita minta keberkatan daripada mereka, doa mereka tu mustajabnya doa mereka, kerana mereka hampir dengan Allah Ta'ala, bersih hati mereka, harus kita minta doa kepada mereka. Sebab tu dalil kita bawa anak kita untuk ditahnik, supaya mudah-mudahan bercampur air liur orang suci itu, orang suci pula, orang yang orang soleh itu dengan anak kita, maka anak kita dapat berkat, begitu. Dan al-hathu ala apa ni, ala jannah, maksudnya meminta, sungguh-sungguh minta kepada jannah juga, dengan membuat amal soleh, dan juga berdoa itu adalah dituntut dalam agama kita. Antara faedah dalam hadis ni ialah apa? Minta syurga itu penting. Kita minta syurga, masuk syurga tanpa ada hisab. Tak payah kita lalu titi, ataupun tak payah masuk neraka dulu. Terus dalam syurga itu sangat dituntut dalam agama kita. Walaupun kita kenal siapa diri kita, kita tahu kita ni macam mana, tetap juga husnuzon kita, sangka baik kita dengan Allah Ta'ala, yang Allah akan masukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Amin. Itu yang paling mustahab, paling penting. Dan Nabi menenangkan perasaan khawatir manusia ni dengan petunjuk Nabi SAW. Antara faedahnya, Nabi beri kabar gembira balik, kabar gembira kepada para sahabat balik dengan petunjuk yang Nabi tunjukkan sepanjang Nabi bersama dengan para sahabat. Baik, kita habis bab ke-36 tentang gurauan Nabi SAW. Kita masuk bab ke-37. Sebelum kita berhenti, insya-Allah, Babu ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab yang menyatakan tentang sifat perkataan ataupun sifat ucapan Nabi tentang syair, maksudnya tentang syair. Kita sebut apa yang dimasukkan dengan sini. Wa bihi ila qala haddatsana. Tadi bab yang tadi jelas tuan semua, jelas Nabi bergurau juga. Maksudnya pendek kata, kita boleh bergurau, tapi dalam masa yang sama kita menjaga batas-batas kita supaya tidak terlalu sangat, tak terlampau. Wa bihi ila qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Sharik an al-Miqdami ibn Shuraih an abihi
an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat daripada Sayyidah Aisyah berkata, qila laha, disebutkan kepada beliau, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'ri. Disebutkan kepada Sayyidah Aisyah ni, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalunkan ataupun bercakap macam syair? Cakap macam syair ni apa? Macam belakang dia sama, rima dia sama, macam pantun ke apa begitulah, seolah-olah begitu. Berjalan-jalan ke kedai, begitulah seolah-olah, ataupun belakang tu sama, dai-dai juga, kan? Apa? Macam pantun lah, pantun ke syair, begitulah lebih kurang. Syair Arab ni, tambah syair Arab pula, dia ada rima, sama macam pantun kita pun, pantun syair kita ada rima juga, belakang tu sama macam mana. Jadi adakah Nabi bercakap jenis macam tu? Dan kita tengok dulu apa definisi, apa maksud syair ini. Syair ini ialah apa? Al-kalamu al-mawzunu al-muqaffa qasdan bidzati. Maksud dia satu perkataan ataupun satu ucapan yang ada wazan ni qafiyah dia, dan juga diniatkan dengan ni. Maksudnya syair ni dia ada wazan, dia ada A, B, B, contohlah begitu, belakang dia A, belakang dia E, sama, dan memang diniatkan untuk tu. Adakah itu definisi syair? Jadi Nabi bercakap begitu tak? Nabi tak bercakap begitu. Tapi kalam hadis Nabi, kalau yang pendek-pendek ataupun yang panjang-panjang, kita dengar kadang-kadang seolah-olah macam Nabi ni bersyair, tapi Nabi bukan syair. Sebab Nabi pernah sebut satu perkataan, salah susunan dia, dan dibetulkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau tak silap saya, kata guru kami. Dibetulkan perkataan tu, bukan begini Rasulullah, begini. Nabi sebut, yalah salah lah, sebab saya bukan syair, saya bukan penyair, jadi saya tak tahu macam mana nak letak. Nabi bukan penyair. Kalau Nabi penyair, maka terbatal lah hujah yang katakan Nabi ni penyair dan sebagainya. Sebab Al-Quran datang nak tunjuk pada manusia bahawasanya Nabi ni bukan syair, bukannya penyair yang pandai susun ayat, pandai susun nada, irama semua. Tidak, Nabi bukan begitu. Tapi Allah bagi Nabi boleh bercakap dalam bentuk begitu, sama, cantik dengar, begitu. Jadi qalat, kata Sayyidah Aisyah, kana yatamathalu bi syi'ri Ibnu Rawahah. Nabi mengalunkan syair ataupun Nabi sebut syair orang lain sebagai contoh. Syair Ibnu Rawahah ni sahabat Nabi juga, yang memang ahli syair, yang memang guna syair untuk bela Islam, untuk puji Allah, untuk puji Nabi, begitu. Wa yatamathalu biqaulih, dan juga Nabi bersyair dengan syairnya orang lain. Maksudnya Nabi bukan syair, Nabi sebut perkataan syair orang lain untuk bagi tahu kebenaran. Biqaulihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Maksudnya apa? Akan datang kepada kamu khabar-khabar yang mana man lam tuzawwadi, orang yang tidak diberi bekal. Maksudnya apa? Nak beritahu yang datang, orang yang akan datang memberi khabar-khabar ialah Nabi SAW, dan Nabi tidak diberi bekal. Maksudnya apa? Nabi berhijrah tanpa ada apa-apa bantuan, tanpa pertolongan dan sebagainya, tanpa ada bekal, dan Nabi lah orang itu. Maksudnya di sini apa? Syair ini jika niat dia baik, dalam tu ada pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, pujian kepada Islam, untuk membela Islam, maka baiklah juga syair itu. Maksudnya harus digunakan. Dan jika sebaliknya, maka syair itu tidak berfaedah. Puji perempuan, sebut pasal hubungan laki wanita dan benda yang tidak ada manfaat, maka tidak dikira baik, malah fasad, rosak syair itu. Dan ada 3 orang ahli syair yang Nabi iktiraf membela Islam, memuji Nabi SAW. Yang pertama kita tahu Sayyidina ni, yang dalam hadis ni Ibnu Rawahah, dan Sayyidina Ka'ab bin Malik. Yang ketiga Sayyidina Hasan ibn Thabit. 3 orang sahabat Nabi SAW. Di sini maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW tidak niatkan perkataan Nabi itu macam syair. Nabi tidak niat untuk jadi syair, tapi Nabi hanya bercakap tu jadi cantik macam syair, untuk
hikmah saja, bagi hikmah kepada manusia. Apa di sebalik sebalik syair ini, apa dia? Begitu. Ni nampak ni. Jikalau syair itu baik dan juga dia memuji yang baik, maksudnya mamduh. Jika syair itu baik, maka dia terpuji. Dan jika dia syair itu yang buruk, maka dia dikeji dan dilarang untuk kita pakai dia. Dan dalam syair itu juga sendiri ada hikmah dan juga ada pengajaran yang boleh kita ambil daripada syair itu sendiri. Dan Nabi tidak bersyair. Nabi tidak bersyair. Cuma kalam Nabi punya kalam tersusun seolah-olah macam Nabi bersyair, tapi Nabi tak bersyair. Contohlah macam yang hadis sebelum ni kita sebut, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Sama kan belakang dia? Wahai Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa kena dengan burung kecil? Nughair. Belakang sama. Tapi Nabi bukan bersyair. Allah susun perkataan Nabi begitu. Dan Nabi guna syair orang lain untuk Nabi menyatakan kebenaran yang ada dalam syair itu. Itu saja. Tak isyak lagi? Belum lagi? 5 minit lagi? Masya Allah, saya pusing 3 kali ni tengok. Kali ni lama pula asal. Selalu pusing sekali, limpas sudah waktu. Ini 3 kali pusing dah, belum lagi isyak. Jadi saya baca satu lagi hadisnya, tuan. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abdul Malik ibn Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebenar-benar percakapan syair adalah syair yang diucapkan oleh Labid, Sayyidina Labid. Apa katanya syair tu? Ala kullu syai'in ma khala Allah batilun. Ketahuilah setiap semua sesuatu yang lain semua selain pada Allah itu semua batil. Syair tu baik kan? Maksud syair baik tu masuk digunakanlah. Jadi Nabi sebut balik. Nabi membenarkan syair yang membenarkan kalimah Allah lah, maksudnya. Semua ketahuilah semua, wahai semua, sesuatu yang lain selain pada Allah itu semua batil. Kita semua ni tak ada apa. Wa kada Umayyah bin Abi Salt ay yuslim, dan hampir Umayyah bin Abi Salt ini masuk Islam. Dan beliau juga seorang penyair yang hebat, tapi tak masuk Islam. Kata guru kami, dia ni ingat dia ni Nabi. Dia ingat dia bakal jadi Nabi. Umayyah bin Abi Salt, dia penyair yang hebat dan ni orang yang alim pada zaman jahiliah. Kana yata'abbadu fil jahiliyati, dia ahli ibadah lah, kaki ibadah. Dia nak kepada Islam tapi tak beriman juga. Sebab dia boleh bersyair dengan bagus, hebat, dan dia rasa dia lah yang akan jadi Nabi. Tapi dia tengok Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, maka ada sedikit cemburu dan jadi tak ikut Nabi SAW, maka tak masuk Islam dia. Mati dalam keadaan kafir lah. Antara faedah lain dalam hadis ni apa? Qala al-Mawardi rahimahullahu taala, Allah Taala telah mengharamkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang kata kepada Nabi, itu Nabi ini bersyair. Sebab Allah bela Nabi SAW dalam Quran. Allah katakan apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Dan surah Yasin, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kan ada ayat kan bang? Lepas tu sambung lagi, wa ma huwa biqauli syair. Bukanlah beliau ni ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang penyair, dan Nabi bukan seorang penyair. Allah tegaskan dalam Quran. Kalau Nabi penyair, Nabi pandai susun kata-kata, nanti orang boleh kata, oh Quran ni Muhammad yang susun. Jadi kalahlah kat situ. Tidak. Allah jadikan Nabi buta huruf. Jadi Nabi tak boleh baca, tak pandai baca, tak pandai menyusun, tak pandai syair semua.
menyebabkan terus dapat daripada Allah Ta'ala pendidikan itu. Jadi isyak sudah kan? Sudah isyak kan? Okey. Kita berhenti pada hadis yang ke-243 insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat pada malam ni tentang bab yang 36 Nabi bergurau, dan yang bab ke-37 tentang bagaimana Nabi punya percakapan dalam syair. Nabi ni bercakap macam syair ke tak? Nabi bukan bersyair, tapi kalam Nabi tu tersusun cantik tu seolah-olah macam syair, sama belakang dia. Dan syair ni definisi dia, kita memang cakap dengan irama, dengan dia punya belakang tu, dan kita memang niat untuk nak benda tu jadi syair, begitu. Itu baru dikira syair. Mudah-mudahan ada manfaat, dan saya minta ampun, minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih kepada semua ayah-ayah, abang-abang, adik-adik semua yang mendengar. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saling doalah buat diri kita semua agar iman kita terus tingkat, dan mohon istighfar juga sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah angkat darjat kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah tutup aib kita. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.